boleh melaksanakan pelbagai strategi PDP pada waktu aktiviti pembelajaran seperti yang dicadangkan dalam KSPK. 3 strategi utama yang disarankan dalam KSPK ialah pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek dan PDP di pusat pembelajaran. PDP di pusat pembelajaran ialah satu strategi di mana pusat pembelajaran digunakan secara optimum. Pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan terhadap pembelajaran mereka sendiri dan menjalankan aktiviti berasaskan minat, kebolehan dan kecenderungan mereka. Fokus video ini adalah pada PDP di pusat pembelajaran. Pembelajaran kendiri berlaku semasa murid melaksanakan aktiviti yang diminati dan dipilih sendiri. Murid mempraktikkan kemahiran sosial dan interaksi bermakna berlaku semasa menjalankan aktiviti. Pemikiran kritis dan kreatif murid dirangsangkan. Murid menjadi lebih berani dan membuat keputusan untuk pembelajaran sendiri. PDP di pusat pembelajaran juga boleh dilaksanakan di luar bilik darjah di mana semua pusat pembelajaran disediakan di luar bilik darjah. Dalam KSPK, jumlah waktu yang khusus diperuntukkan bagi bidang pembelajaran bahasa, aktiviti luar, pendidikan Islam atau pendidikan moral, matematik awal dan pembelajaran bersepadu. Peruntukan waktu pembelajaran bersepadu adalah 800 minit seminggu bagi sekolah kebangsaan dan 740 minit seminggu bagi sekolah jenis kebangsaan. Pembelajaran bersepadu merangkumi aktiviti rutin dan aktiviti pembelajaran. PDP di pusat pembelajaran hanya akan dilaksanakan pada waktu aktiviti pembelajaran sahaja. Kekerapan pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran untuk seminggu tidak ditetapkan. Guru boleh merancang mengikut kesesuaian dan keperluan kelas. Sebagai contoh dalam jadual waktu ini, PDP di pusat pembelajaran dilaksanakan 2 kali seminggu iaitu pada hari Selasa dan Jumaat. Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa merancang pusat pembelajaran adalah guru perlu menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai dengan merujuk kepada KSPK. Selepas itu, guru perlu menyediakan bahan dan alatan yang diperlukan untuk mencapai objektif PDP. Bahan dan alatan yang boleh digunakan adalah bahan dan alatan yang sedia ada, mudah didapati atau dibuat sendiri. Selain daripada itu, minat dan kecenderungan murid penting diambil kira semasa membuat perancangan. Guru merancang PDP di pusat pembelajaran berdasarkan kemahiran yang murid perlu kuasai, aktiviti yang memberi pengukuhan untuk pembelajaran yang lepas, bahan sedia ada dan minat murid. Perbincangan berkaitan bilangan pusat, susunan kelas, bahan dan masa boleh diadakan bersama PPM atau guru kelas lain sebelum membina pusat pembelajaran. Guru perlu menyediakan RPH bagi PDP di pusat pembelajaran untuk suatu tempoh masa yang telah ditetapkan. RPH adalah mengikut objektif yang hendak dicapai dan pusat pembelajaran yang hendak diwujudkan. Aktiviti dan bahan di pusat pembelajaran boleh diubah suai atau ditambah baik jika didapati kurang sesuai atau tidak berkesan. Guru boleh menggunakan pelan lantai untuk membantu dalam pembinaan pusat pembelajaran. Dengan cara ini, guru akan mendapat gambaran kasar kaedah susun atur pusat pembelajaran yang hendak dibina. Saya dapati penguasaan bahasa murid kelas saya kurang memuaskan. Saya perlu sediakan pusat bahasa dan bahan-bahan mengikut aras penguasaan murid yang berbeza. Konsep timbul dan tenggelam baru dipelajari.
Alatan untuk murid meneroka berkaitan konsep ini boleh diadakan. Kemahiran operasi tambah boleh dikembangkan jika pelbagai jenis bahan pembilang disediakan. Untuk ini, saya akan sediakan pusat Mari Meneroka. Dalam kelas terdapat pelbagai jenis kotak yang telah dikumpulkan dan dibawa oleh murid dari rumah. Saya akan menyediakan pusat kotak ajaib supaya standard kandungan MA 6.3 iaitu membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti boleh dicapai. Bulan ini kita menyambut kemerdekaan. Murid menunjukkan minat terhadap topik ini. Satu pusat yang berkaitan negara Malaysia boleh diadakan. Banyak standard pembelajaran dalam KM akan tercapai secara tidak langsung. Jadi, saya akan wujudkan 4 pusat pembelajaran buat masa ini. Guru boleh menamakan pusat pembelajaran yang diwujudkan mengikut kesesuaian bagi menarik minat murid untuk melaksanakan aktiviti di pusat pembelajaran tersebut. Bahan, alatan dan susun atur pusat pembelajaran boleh diubah mengikut keperluan. Pembelajaran bermakna berlaku di pusat pembelajaran tanpa disedari atau secara tidak langsung. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran kendiri yang menyeronokkan. Guru hanya berperanan sebagai fasilitator. Penggunaan pusat pembelajaran tidak hanya terhad kepada strategi PDP di pusat pembelajaran sahaja. Pusat pembelajaran juga boleh digunakan semasa pelaksanaan pendekatan bertema dan pembelajaran berasaskan projek. PDP di pusat pembelajaran adalah kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid di mana kelima-lima elemen pembelajaran abad ke-21 akan berlaku secara tidak langsung. 5 elemen PAK 21 iaitu komunikasi, kreativiti, nilai murni dan etika, pemikiran kritis dan kolaboratif. Seperti yang dihasratkan dalam SKPM G2, semasa pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran, guru berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Bahagian 2 video ini akan menunjukkan pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran.